Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar anda semua penonton-penonton WHI? Bertemu kembali pada hari Rabu 9 hari bulan November bersama saya Sugita dan juga Fatin Hamimah Yusof. Fatin sihat, Fatin? Sihat, alhamdulillah. Sugi macam mana? Sihat sangat. Dengar kabarnya kawan saya tu baru balik bercuti. Harapnya dia dapat semangat barulah hari ini. Seperti mana semangat yang kami bawakan untuk anda dengan perkongsian-perkongsian baru untuk hari Rabu hari ini. Dan pastinya kami harapkan apa saja perancangan anda hari ini kan, walaupun hari Rabu kita kena ada semangat yang luar biasa lah. Rabu, Khamis, sebab ramai yang tak sabar nak hujung minggu ni, Sugi. Sebenarnya rakan saya di sebelah pun dia hampir-hampir lupa hari ini hari apa, dan bulan pun dia lupa sekejap tadi. Betul ke salah? Bulan November. Okey, betul. Jadi saya faham mungkin ramai dalam kalangan anda tak sabar untuk hujung minggu ini, tapi apapun kita fokus pada hari ini, kita jadikan hari ini hari yang terbaik, dan apapun yang anda tengah lalui sekarang ni, kita ambil nafas panjang-panjang sikit, kita hembus, kita kekal tenang sepanjang hari, ya. Setuju. Dan hari ini, Sugi, saya kira topik yang akan kita bawakan hari ini memang sesuai sangat, bukan sahaja untuk wanita, tetapi ini adalah untuk semua pengguna jalan raya khususnya. Kan, yang wanita ke, yang baru mendapat lesen dan sebagainya. Ini yang perlu kita ambil tahu berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan, iaitu apa punca kenderaan terbakar. Mungkin sering kali kita kaitkannya dengan kebakaran yang disebabkan penggunaan telefon bimbit di petrol station atau tempat isi minyak, kan. Tapi mungkin ada banyak lagi punca yang kita tidak ketahui, dan hari ini kita akan ketahuinya. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghafaradz dzunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma. Hatiku hancur berkeping-keping, tubuh lemah yang sedang berbaring, terlintas tentang cerita diri. Aku pun menangis, tak sanggup. Itu di antara kejadian-kejadian yang kita boleh kongsikan di TikTok, kan. Mungkin ini salah satu yang boleh dikatakan menakutkan kita juga. Kadang-kadang kita tak sedar disebabkan apa punca dan sebagainya. Kadang-kadang ada disebabkan peralatan-peralatan rokok elektrik ke, ataupun lighter. Ada yang mungkin disebabkan juga power bank. Tetapi hari ini kita nak tahu sejauh mana ianya benar kalau kita tinggalkan barangan elektrik dalam kereta, ataupun mungkin pendawaian yang kurang betul. Mungkinkah juga sekarang ni musim hujan, kan, Fatin, disebabkan pendawaian yang kurang betul, ia akan menyebabkan kebakaran berlaku, short circuit. Jadi hari ini kita nak dapatkan ilmu sebanyak mungkin berkaitan dengan mengapa ataupun apakah punca kebakaran kenderaan. Kalau anda ada juga soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada tetamu-tetamu kita di studio, sebentar saja nanti kongsikan di Facebook kami, dan juga boleh singgah-singgah juga di Instagram
dan juga di TikTok kami. Ya, jadi jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering dipaparkan mengenai berita berkaitan kebakaran yang melibatkan kenderaan. Lebih menyayat hati, terdapat pemandu dan penumpang yang terkorban akibat daripada insiden kebakaran ini. Hasil daripada siasatan yang telah dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, antara punca utama kenderaan terbakar adalah daripada 3 penyebab, iaitu kebocoran hos minyak, kerosakan peralatan kenderaan dan pendawaian yang menyebabkan litar pintas. Baru-baru ini, seorang pemandu dilaporkan rentung selepas kereta yang dipandunya dipercayai terbabas dan terbakar di Lebuhraya Gatri. Didapati kereta yang dipandu telah terbakar 100% dan mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kes kebakaran membabitkan kereta ini bukan sahaja boleh berlaku disebabkan kemalangan, namun kereta terbakar secara tiba-tiba ketika memandu juga telah banyak dilaporkan. Antara insiden lain yang berlaku melibatkan seorang wanita beberapa bulan lalu di mana dia berdepan detik cemas apabila kereta yang dinaiki terbakar secara tiba-tiba. Kejadian yang berlaku di Kuala Perlis itu telah memusnahkan 95% kereta berkenaan, tetapi tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Jelas dilihat, peningkatan kes kebakaran kenderaan ini amat membimbangkan dan diibaratkan umpama mimpi ngeri buat semua pemilik kenderaan. Namun persoalannya, bagaimana cara untuk mengelak dari berlakunya kebakaran kenderaan dan apa yang perlu dilakukan apabila berdepan dengan situasi ini? Baik, itu sedikit laporan berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini berkenaan dengan punca mengapa agaknya kebakaran kereta berlaku. Dan hari ini kita bertuah sekali kerana kita bersama dengan dua tetamu kita di studio. Yang pertama di sebelah Sugi, kita bersama dengan Puan Sazaimah Saiun dan merupakan seorang pemilik bengkel kereta dan juga mekanik juga, mekanik wanita. Apa khabar Puan Sazaimah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan di sebelah sana kita bersama dengan yang setia PKPJB Tuan Azlimin Matno selaku pengarah bahagian penyiasatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan, sihat Tuan? Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita dengar daripada laporan tadi dan kita pun pasti kalau dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun mana-mana kita pernah juga lihat kereta terbakar. Kita semua kereta terbakar kan? Okey, tapi sekarang ni mungkin ramai dalam kalangan kita mungkin tertanya-tanya juga apa yang menyebabkan kereta terbakar tu? Kenapa? Masa kita lihat tu pastinya banyak persoalan. Oh, ni mesti sebab ada bahan yang menyebabkan yang berbahaya dalam kereta. Jadi mungkin sebagai permulaannya Tuan boleh kongsikan kebiasaannya di Malaysia lah. Apa yang menyebabkan kenderaan terbakar? Okey, terima kasih Puan. Kebakaran ni memang ke atas kenderaan ni banyak punca-punca yang boleh menyebabkan kebakaran. Pertamanya kalau kita lihat yang selalu terjadi adalah bila aksiden. Aksiden maka kebiasaannya kereta akan terbakarlah bila aksiden yang teruk. Selain daripada itu, bila kita buat penyelenggaraan ataupun kita buat pembersuaian kepada kenderaan kita, terutamanya dari segi yang menggunakan pakai electrical punya wiring, maka ada juga yang berlaku kebakaran kat situ. Selain daripada itu, kita pun tahu tiba-tiba di tengah jalan apa semua terbakar. And then kemungkinan unsur-unsur incendiary pun ada. So memang kita pun tidak tahulah apa sebabnya kebakaran itu disetting dibuat oleh orang yang berkenaan. Selain daripada itu, banyaklah perkara-perkara lain yang menyebabkan loose connection kepada peralatan-peralatan yang berkaitan dengan elektrik di kenderaan tersebut. Okey, secara amnya itulah antara punca-puncanya. Dan Puan Sazaimah, kalau kita dah tahu berkenaan dengan punca-puncanya, bagaimana kita sebagai pengguna jalan raya ataupun pemilik kenderaan itu ingin menitik beratkan soal-soal untuk kita tak nak berlaku pada diri kita sendiri? Okey, seperti yang Tuan cakap tadi, antaranya ialah wiring. So bila kita nak pasang aksesoris tambahan pada kenderaan kita, pastikan kita buat
wiring sistem yang betul. Bukannya kalau kita perasan potong wire, letak masking tape, dah jalan. Tak boleh dah. Kita kena ada fuse, connector yang betul untuk mengelakkan orang kata ada spark current. So itu kalau kita nak pasang aksesoris tambahan kan. Sebab ni biasalah kadang-kadang tengok ni cantik lah boleh letak aksesoris, so kita letak. Ataupun yang keduanya bila kita tahu usia kereta kita dah berusia sikit, 10-15 tahun. Kenapa bila dah berusia sikit orang kata wiring ni daripada getah, daripada plastik, lama-lama dia jadi keras dan dia akan jadi retak. So bila ada retak, wire-wire ni boleh jadi touching each other dan menyebabkan spark. So sebagai owner kita boleh cakap bila kita pergi workshop tu minta ditengokkan, terutama bahagian wire yang dekat dengan bahan api, hos-hos petrol, all this kind of thing. Baik. Dan antara puncanya tadi seperti yang Tuan katakan adalah alatan elektronik juga. Dan mungkin ramai dalam kalangan kita yang mungkin ada power bank kita letak dalam glove box ataupun lebih dipanggil sebagai dashboard, ataupun tempat kita nak letak charger tu, USB port tu kan. Jadi adakah ada cara yang sepatutnya kita letak benda-benda ni supaya tidak menyebabkan short circuit ke meletup ke dalam kereta kan? Antaranya saya mintalah, saya pun selalu praktiskan dengan some of kenalan. Bila kita charging handphone tu, selepas you stop the car, please pull out. Saya guilty of meninggalkan benda tu. Because you don't know bila ada breach of current, kita tak tahu. Sebab it's happen one of the friend terjadi. So saya cakap, you just plug out. Keluarkan. Contohnya sebab benda ni bila dia panas, sebab punca kebakaran dia mesti ada bahan, mesti ada orang kata oksigen dan juga orang kata trigger yang boleh menyebabkan dia terbakar. Contoh ada kertas, ada plastik, benda-benda macam tu. So we need to be alert. Kalau kita macam cik kata tadi letak dekat dashboard. Contohlah kalau kita cuba tengok dashboard kita cek. Kertas ada? Ada. Pasti ada banyak. Bulu mata pun ada. Power bank ada kat situ. Sometimes mungkin orang yang isap vape ada dekat situ. So benda-benda ni pencetus dah ada, lepas tu bahan ada, oksigen ada. Dia boleh menyebabkan. Macam Tuan cakap tu dia accident. Mungkin disebabkan impact daripada tu boleh menyebabkan. Kalau sekiranya bukan disebabkan kemalangan Tuan tapi kebakaran secara tiba-tiba, kita boleh kenal pasti ke antara tanda-tanda awal sebelum kita nak buat persediaan berhentikan kenderaan ke ataupun apa-apa tindakan? Konsep dia senang. Macam Puan beritahu tadi, untuk berlaku kebakaran mesti 3 perkara. Ada oxidation ataupun oksigen, ada udara lah. Kita kata ada udara, kita ada di mana-mana. Dan ada heat. Heat ni ada kepanasan. Dan juga ada fuel. Fuel ni adalah bahan bakar. Dalam kenderaan kalau kita tengok semua bahan bakar semua. Termasuklah flammable ataupun combustible, iaitu bahan yang mudah terbakar ataupun bahan yang boleh terbakar. Jadi itu fuel ada di mana-mana. Lepas tu adalah heat. Heat ini yang akan mencetuskan kebakaran. Kalau kita tengok dalam kenderaan, sama ada yang dah bergerak kebiasaannya, yang dah kita bawa, di depan ada enjin. Engine manifold. Kita tengok suhu dia lebih kurang kalau kita melalui teori kita adalah 1200 degree C. So terlalu panas dan boleh menyebabkan auto ignition pun. Bila berlakon takkan je apa-apa bahan yang mudah terbakar yang mana suhu dia lebih kurang 400 degree C memang dia auto terbakar. Dan kalau kita kat dalam pun kita ada combustible material, kalaulah ada pencetus ataupun ada heat yang lebih ke atas tu, macam kata tadi dari segi lighter, dari segi power bank. Power bank ni merupakan kita panggil punca ataupun pencetus kebakaran yang kecil. Tapi ia boleh menyebabkan kebakaran yang besar lah. Sebab bila berlaku dicetuskan kebakaran dan kita dah ada heat dekat dalam tu, kita dah ada fuel kat dalam tu, bahan yang boleh terbakar, maka kebakaran akan tercetus. Bagaimana kita nak bezakan kebakaran tu bila tiba-tiba je terjadi, maka bomba dari segi siasatan kebakaran lah, kita akan tengok kebakaran tu sama ada di luar ataupun dari dalam lah. And then kita akan tahu kebiasaannya kalau kita manusia ni kita akan tinggalkan nama. Tapi bila terbakar, kita akan tinggalkan sign
ada tanda. Okay. Tanda ini adalah bukti-bukti sahih. Tidak ada bukan kita kata bukti-bukti yang kita andaian semata-mata, bukan. Jadi bukti-bukti sahih ini mesti ada. Dia ada karakter, dia ada pattern, dia ada efek daripada kebakaran tersebut. So daripada efek dengan pattern kebakaran itulah kita tahu bagaimana ataupun apa punca kebakaran itu terjadi. Okey. Dan kalau boleh saya tambah, saya nak tanya Puan berkaitan dengan antara bahan yang kita letak, barang yang kita letak dalam kereta. Ada orang letak aerosol spray yang untuk kill germs lah, spray muka ke pewangi kereta. Yang tu adakah ia membahayakan? Sanitizer? Okey. Sanitizer. As long there is alcohol inside there. So cumanya macam cakap, semuanya berpunca daripada dekat mana you letak. Kalau benda tu terdedah kepada panas, bahan aktif kat dalam tu boleh mengembang. So boleh jadikan letupan. All this kind of thing kan. Sebab itu kadang kita rasa dekat dalam dashboard tu paling selamat. Tapi kita tak tahu mungkin hari tu panas sangat. Dengan orang kata you tidak letak kereta di tempat berbumbung, dia akan mencetuslah. Kan? Sebab itu kadang-kadang orang pilih nak parking bawah bumbung lah. Bukan disebabkan kerana takut kita panas. All this kind of thing juga mempengaruhi. Sebab dalam sistem kereta pun ada juga yang kadang-kadang ada buat penambahan. Mungkin ada yang menggunakan bahan elektronik yang kalau kata panas sangat pun dia akan kacau the system. All this kind of thing lah. Ini bagi yang suka mengubah suai kenderaan lah. Jadi kena selia dengan keadaan yang betul lah. Baik Tuan, kita dah sentuh berkenaan dengan punca, kita dah sentuh peralatan-peralatan yang perlu kita elakkan dan juga simpan di tempat yang sepatutnya. Bagaimana pula dengan sekiranya berlaku kebakaran, apa yang perlu kita lakukan dan juga bagaimana untuk kita selenggara kenderaan tu untuk kita mengelakkan daripada kebakaran? Okey. Dalam konteks ini, kalau ditanya kepada Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, pertama sekali yang penting pada kita adalah nyawa lah. Nyawa. So that bila berlaku kebakaran, sama ada kebakaran kenderaan atau apa-apa sekalipun, yang paling penting selamatkan diri. Selamatkan diri. Macam-macam mana pun selamatkan diri, selamatkan orang di sekeliling. Kalau tidak aksiden, maknanya senanglah untuk kita selamatkan diri. Tiba-tiba berlaku kebakaran. So kita boleh selamatkan diri, and then kemudiannya kita tengoklah dari segi kebakaran tersebut. Adakah kebakaran itu kebakaran kecil ataupun kebakaran besar. Kalau kebakaran kecil yang boleh kita padamkan, gunalah alat pemadam api yang ada, yang mana kita sendiri pun memang amat mencadangkanlah supaya semua pemandu-pemandu kita ataupun pemilik-pemilik kenderaan ada disimpan alat pemadam api ini. Kalau boleh. Bagi kebakaran yang besar, terus saya adalah elok terus buat talian telefon kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lah. Untuk yang lebih baik. Bagi aksiden pula, mungkin yang paling penting kalau berlaku kebakaran disebabkan oleh aksiden, terus keluar, selamatkan diri dan telefon Jabatan Bomba. Tuan, saya nak bertanya sedikit. Kalau kita melihat kepada ini adalah alatan-alatan perlu atau tidak untuk kita, setiap daripada kita pemandu untuk sediakan, sama juga seperti alat pemadam api, adakah ada spesifik yang perlu kita sediakan dalam kenderaan? Ada signifikan dia. Kalau kita lihat lately kes-kes kebakaran sekarang, terutamanya yang melibatkan aksiden, maka berlaku malfunction kepada sistem kenderaan tersebut. Ini seatbelt. Kadang-kadang seatbelt tak boleh nak buka. Kebiasaannya sukar untuk kerosakan ini berlaku. Sebab dia design macam tu. Dan sukar untuk dia mudah dipotong pun susah. Jadi kita juga mencadangkan supaya ada dalam kenderaan yang kita panggil adalah pemoton ataupun cutter punya seatbelt, pemoton seatbelt, dan juga di samping pemoton seatbelt kita bimbang juga jika ada kenderaan tersebut tidak boleh dibuka. Nak buka tak boleh. So that cara paling selamat adalah kita juga ada pecah cermin tu, pemecah cermin. Yang mana kalau tengok kepada desain yang kita ada dan yang kita tengok mudah didapati di mana-mana tempat adalah
cutter with breaker apa dia tu cermin. Boleh didapati dengan mudah lah sebenarnya. Tapi di Malaysia, adakah fire extinguisher ataupun alat pemadam api itu wajib disimpan dalam setiap kereta? Apa yang mungkin kita tak tahu? Sebab saya rasa ramai dalam kalangan kita sendiri, saya sendiri tak ada fire extinguisher dalam kereta. Okey. Kalau nak memang bomba dari segi job dia adalah kita memadam kebakaran dan memberi nasihat kepada pengguna-pengguna. Sebenarnya kuasa untuk menguatkuasakan alat pemadam api ini mungkin ada agensi yang lain lah. Cuma saya difahamkan untuk kenderaan komersial memang dah diwajibkan. Mungkin Puan nanti boleh detailkan sedikit. Cuma untuk kenderaan-kenderaan awam so far tidak diwajibkan. Pun begitu, Jabatan Bomba sudah buat libat urus. Kita telah berbincang dengan agensi-agensi yang berkaitan yang menguatkuasakan penggunaan kenderaan ini, dan kita pun dalam proses untuk mengadakan MOU supaya kita boleh bagi penguatkuasaan yang lebih baik dan lebih berkesan kepada masyarakat di Malaysia. Dan Puan mungkin Puan boleh kongsikan berkaitan dengan fire extinguisher ni. Kalau seseorang itu ada fire extinguisher, apa yang harus mereka tahu? Bagaimana untuk menyimpannya? Sebab benda tu kena ditukar ataupun servis kalau tak silap saya, kan? Kalau kita tengok macam mana Tuan Azlin cakap, sekurang-kurangnya kita ada minimum fire extinguisher yang lebih kurang dalam 500 ml. 500 ml, which is yang you boleh letak di bawah seat pemandu. Sebab bila kita berjalan, bisa ada pemandu, kan? So, tempat yang boleh reachable by pemandu. Kalau you simpan dekat bonet, nak ambil, kan? Yang terbakar kat depan, kadang-kadang tak sempat. Mungkin dekat area dashboard terbakar. So, you nak padam, tapi pemadam api kat bonet. So, lambat. So, kita ambil yang boleh reachable by kita punya tangan, sama ada letak dekat sebelah kiri, dekat wall tepi tu, ataupun bawah seat kita. Lepas tu, kalau kita tengok dia ada jangka hayat dia, kita tengok tarikh jangka hayat dia. So, saya rasa signifikannya dia boleh bertahan 2-3 tahun, which is nilai kalau yang 500 ml bawah RM50. So berbaloi lah, sangat berbaloi untuk kita simpan lah. Kalau kata lepas tu jangan kita simpan lagi, dispose. Sebabnya kalau kita simpan, esok masa kita nak guna, dia dah tak jadi semburan tu. Betul. Dan apa yang dikongsikan Puan sendiri, kan, mungkin ada kata celik mata untuk pergi membeli, dan anda kena tahu juga bagaimana untuk menggunakannya. Mungkin boleh secara ringkas, bagaimana untuk mereka dapatkan kata peraturan ataupun cara gunanya, Puan? Actually, mana-mana pun kita panggil Standard Operation Procedure, SOP. Dekat belakang tu ada tulis, ada tunjuk. Dia macam kita punya cara penggunaannya. Tapi yang paling senang, kita shake dan terus pergi kepada punca. Sebab macam Tuan cakap tadi, 3 bahan. So kalau oksigen kita dapat tutup, pembakaran tu dapat dikurangkan. Dan Tuan, kalau dalam situasi kereta dah terbakar, fire extinguisher kat dalam kereta, tapi saya kat luar ni, kereta dah terbakar, saya nak simbah air, boleh ke? Dalam konteks untuk orang awam, kita tak galakkan. Disebabkan jangan tengok bomba buat kerja. Sebab bomba bila dia buat kerja, dia pakai protection yang lengkap. Sebab kadang-kadang bila kita pakai air dengan pressure yang tak kuat, sebab kita simbah, ya kan? Air itu sendiri boleh sebenarnya membentuk ejen pengoksidaan. Air itu sendiri boleh menyebabkan kebakaran lebih besar. So kita cadangkan supaya tidak menggunakan air. Yang paling pentingnya adalah selamatkan diri. Kalau kecil, gunakan alat pemadam api. Kalau besar, panggil Jabatan Bomba. Dan kalau ada tersempit yang perlu kita selamatkan, mungkin kita boleh pakaikan kain yang basah dan sebagaimana, supaya kita tidak terlalu force kebakaran itu daripada padam. Kalau kita force, dia boleh menyebabkan kebakaran itu lagi besar. Jadi walaupun tahap kebakaran itu kecil, disarankan jangan simbah air, jangan gunakan air lah. Tapi Tuan nak tahu juga, dalam keadaan kita, kalau sekiranya kereta kita terbakar, lepas tu kita dalam keadaan panik, kereta dah banyak ni, api dah marak dah ni, kita sempat selamatkan diri kita keluar. Sementara nak tunggu pihak bomba datang membantu, apa yang boleh kita lakukan? Adakah kita kena jauh daripada kereta ataupun apa yang sepatutnya kita lakukan? Betul, saya setuju dengan Cik tadi.
bila berlaku kebakaran memang pertamalah selamatkan diri. Memang untuk bomba sampai ke tempat kebakaran tersebut akan ambil masa. Sebab bomba tidak ada dalam 1 kilo ada bomba, 1 kilo distance ada bomba, tak ada. So kita akan ambil masa. So dalam tempoh yang akan ambil masa itu akan ada perasaan tak tahu nak buat apa. So that langkah yang selamat pertamanya ambil distance yang lagi distance yang jauh. Sebab kita bimbang bila kebakaran berlaku ada bahan-bahan yang mudah terbakar yang leakage. Kita kena ingat bahawa bahan-bahan mudah terbakar yang leakage ini, yang bocor ini, dia adalah flammable, dia adalah smoldering material. Yang mana bahan itu boleh merebak secara bawah, secara ikut macam bergerak lah, kan? Dia boleh bergerak dan akan menyebabkan kemungkinan kalau sampai ke tempat kita menyebabkan kebakaran tempat kita. Dah ada kes macam ni, ada pemandu lori yang mana yang hisap rokok jaraknya lebih kurang 3 kilo pun. Masya-Allah. Daripada lori tersebut, tetapi bila dia start hisap rokok dan terbakar kena kat dia. Sebab dalam tempoh yang lama daripada semalam sampai pagi, smoldering leakage berlaku, yang mana bahan mudah terbakar petrol ataupun diesel itu lagi berat daripada udara, so dia tak akan naik atas. Dia akan bergerak je, and then pada satu tempat menyebabkan kebakaran yang pantas lah berlaku. Faham. Saya kadang-kadang kereta kat depan tu kalau ada merokok, bila dia tap rokok dia ada spark semua, macam alamak janganlah. Di dalam ni kita takut tau. Betul. Dan mungkin Puan boleh kongsikan bagi mereka yang selalu servis kereta dan yang selalu servis kereta pun, kereta mereka sebenarnya ada kebolehan untuk bakar, kan, terbakar, dan ada yang tak servis kereta langsung pun lebihlah banyak kan kebolehan untuk kereta mereka terbakar. Jadi apa yang mereka harus tahu yang tak servis kereta lama ni dan yang dah servis kereta tapi nak memastikanlah semuanya betul, pendawaian dan segalanya betul. Sebab macam sebagai pengguna lah, sebab dia ada dua person yang involved dalam bila you dengan kereta. You as pengguna, you must know condition of you punya kereta dalam keadaan sihat untuk you drive. Kalau kata dia cakap sebagai contoh, kita boleh tahu macam bahan-bahan dalam kereta seperti alternator. Dekat situ pun ada penghasilan orang kata elektrik. So bila dapat mungkin pergi servis tu, dah boleh suruh mekanik, boleh checkkan alternator condition, all this kind of thing. Tapi untuk workshop pula, dia memang dah ada senarai. Sekurang-kurangnya ada lebih kurang 25 check ke 40 check yang dia kena check. Condition. Kalau bateri, dekat terminal bateri, dia kena tengok longgar ke tak longgar, all this kind of thing. Itu untuk mekanik. Tapi sebagai seorang pengguna, kalau you was-was, buka bonnet sekejap, tengok. Sebabnya kalau contoh, kalau you perasan dekat bateri terminal pun, dia ada cover yang merah hitam tu kan. Dekat bateri terminal. Kalau tak ada, dia boleh juga secara langsung kemungkinan lah kalau dia boleh touching kat bonet kereta you, dan akan impactkan spark dekat situ. Apa macam you cakap tadi, orang hisap rokok kan. It's happen to me, ya Allah, baik saya langgar ke macam mana? Sebab kita tak tahu kerendahan kita. Mungkin kita dah 15 tahun dekat bahagian hose fuel tu dah ada crack, kan? Mungkin macam Tuan cakap tadi, a small cracking. Tiba-tiba datang pula orang buang pau. Jadi kita takut lah. Jadi gayat lepas ni. Bagi mereka yang menonton sekarang ini, kalau ahli keluarga anda merokok, suruhlah mereka jangan buat sebegitu. Ataupun berhenti kat tepi hisap rokok dulu. Kan? Don't throw benda-benda macam ni kan. Membahayakan ataupun orang lain. sebab macam tadi Tuan cakap, exhaust sendiri dekat kita panggil manifold kan. Dekat manifold dia boleh pergi suhu 1200 hingga 1600. Bermaksud exhaust dalam keadaan merah. Katalah ada you langgar plastik. Contoh kita tak tahu you bawa kereta langgar plastik, dia boleh mencetuskan kebakaran. Sebab itu kita bawa kereta, kita terbakar. Kereta itu tak lama, mungkin kereta baru pun boleh happen. Sebab itu kadang-kadang, tapi nak elak tu kita kena tengoklah kan. Benda-benda macam tu. Material kat jalan tu pun kadang-kadang mempengaruhi. Kadang-kadang kita tak sedar punca-punca yang kecil kita sebenarnya tak boleh fikir. Kalau saya boleh tambah. Sebenarnya kalau kita pengguna yang bijak, berkait dengan kenderaan kebakaran, yang paling penting sekali, kebakaran ni susah nak berlaku. Kecuali kita override ataupun kita
lepaskan halangan berkait dengan heat. Okay. Biasanya kebakaran udara ada di mana-mana, fuel ada di mana-mana, sepatutnya tak berlaku. Tetapi heat ini jahat sikit. Heat ini dia jahat. Dia akan menyebabkan, dia override all those things, menyebabkan kebakaran itu akan berlaku. So sebagai pengguna kenderaan, kita kalau ambil tahu sedikit berkait dengan kat mana head source kat mana kita panggil sumber nyalaan ataupun sumber yang boleh mencetuskan heat dalam kenderaan tersebut. Contohnya kalau saya kata depan kenderaan, kita tahu manifold, kita tahu dekat bateri, bila loose connection, dia akan menyebabkan panas, berlaku rintangan. Dalam arus DC atau AC akan berlaku rintangan, maka berlakulah kepanasan. Kepanasan ini akan menyebabkan kebakaran berlaku. Kalau leakage saja, contohlah saya ambil contoh, leakage saja kita tak jalan pun kenderaan, tak ada hal lah leakage lah. Tapi bila ada heat ini akan menyebabkan kebakaran itu berlaku. Kalau kat dalam, kita tengok wiring. Wiring berlaku kat mana-mana. Kita tengok dekat kita sambung tu. Bila sambung tak betul, maka berlakulah rintangan. Rintangan tu menyebabkan heat berlaku lah. Kita tahu kat situ. Kita tengok dekat kita pakai low voltage, kita pakai handphone, kita pakai power bank. Itu semua adalah low voltage yang boleh menyebabkan kebakaran. Itu adalah heat source. Jadi pengguna tahu benda ni, and then dia tahu macam mana nak cater, macam mana nak handle. So dia avoid that heat source ni, so that insyaAllah kita selamat. Saya rasa macam tu. Maksudnya perlu ambil tahulah. Saya rasa Sugi dan saya selepas ni boleh menuntut dengan Puan Zaimah lah. Okey, saya kira itu antara nasihat daripada Tuan Azlimin sendiri. Puan Zaimah, di hujung perbincangan kita ini mungkin ada nasihat ataupun penekanan apa yang perlu dititik beratkan pemandu sendiri untuk kita sama-sama boleh mengelakkan secara langsung kebakaran kereta ni. Okey. Pada pandang saya lah ya, kalau boleh sebagai pengguna sendiri, kita mesti ada macam Tuan cakap tu, assessment of your punya kenderaan sendiri, di mana punca-punca. Dan kedua, kita ambil one step. Make sure dalam kereta ada fire extinguisher. Itu yang paling penting. Minimum. Dah sedar ni. Sebabnya, if we talk without the action, nothing will be happen. Betul. So, kita kena start dengan diri kita dulu. Then, bila benda tu bagus, kita start dengan orang terdekat dengan kita. That is how we jaga community. Kalau tidak, kalau kita fikir kita saja pun tak guna juga. Betul. So kalau kita pun nampak mungkin dekat tempat lain ada kebakaran yang boleh kita bantu. Why not? Kan? Sebab nilai nyawa tu lebih mahal, macam Puan cakap tadi, apa-apa jadi selamatkan dulu. Ya, betul. Okey, baik. Jadi kenderaan tu bukan sekadar kita menggunanya, tapi kita juga harus ambil tahu seperti yang Puan katakan, kita assess kereta kita ataupun motosikal, bas, apa-apa yang anda adalah bersama dengan anda. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Zaimah Saiun dan juga kepada Tuan Azlimin Madno yang bersama dengan kita berkongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya kira topik memang nampak ringkas, tapi sebenarnya ilmu yang kita perlu. Kita kadang-kadang wanita lah, bukan semua, tapi segelintir termasuk saya. Kadang-kadang kita dah terlambat, kita start engine tu, buka-buka aircon nak terus je kan. Mungkin lepas ni kita lebih berjaga-jaga lah, kena pasti sedikit lah apa sebenarnya fungsi-fungsi yang terdapat dalam kenderaan kita tu. Esok saya cek dengan awak sama ada awak bertukar tak rutin awak tu. Okey, apa pun kami berharap apa jua yang dikongsikan memberikan anda manfaat dan buatlah pembacaan yang lebih supaya anda sedia tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, ada sesuatu yang nak kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan inisiatif yang dijalankan oleh Majlis Pemulihan Negara, dan bersama saya ketika ini kita bersama dengan Dr. Biti Salwana Alia selaku Pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan dan Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Doktor, sihat? Alhamdulillah, syukur. Sihat. Berseri-seri doktor hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Fatin. Okey doktor, kita bercakap mengenai apa yang nak dikongsikan oleh Majlis Pemulihan Negara MPN sendiri kan. Kalau kita melihat kepada apa yang dijalankan inisiatif ini, bagaimana agaknya pandangan doktor? Okey, pertamanya kalau kita dapat imbas kembali pandemik COVID-19 sebenarnya memberi impak yang besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, ya, sektor ekonomi, sektor pembuatan, sektor pelancongan, bahkan sektor pendidikan menerima kesan di atas apa yang berlaku. Dan dalam masyarakat
golongan B40 lah ya yang paling terkesan ya, dengan kos hidup yang semakin meningkat, dengan harga barang yang semakin naik. Jadi mereka mengalami kesukaran ya dalam nak meneruskan hidup. Jadi saya rasa inisiatif yang dibawa oleh Majlis Pemulihan Negara atau ringkasnya MPN ini dengan hala tuju yang holistik, inklusif ya, dengan pelan pemulihan negara yang dibawakan, saya kira alhamdulillah telah banyak membantu ya, di mana MPN telah mengesyorkan beberapa strategi pemulihan ya untuk dilaksanakan oleh kerajaan kita pasca COVID-19 ini. Okey, Doktor Fatin nak tanya juga berkenaan dengan apa inisiatif yang dijalankan hari ini kan berkenaan pemulihan pembangunan dasar pengurusan pendidikan murid 40 yang telah dan juga sedang dijalankan. Bagi doktor sendiri, apa yang doktor melihat kepada kekuatan dan juga kelemahan dasar ini? Okey, sebelum saya meneruskan kepada jawapan tersebut, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Institut Masa Depan Malaysia atau MASA ya, kerana telah membiayai kajian yang saya dan rakan-rakan dari Fakulti Pendidikan UKM laksanakan yang berkaitan dengan dasar pendidikan murid B40 ini. Jadi perlu juga saya sebutkan di sini, dasar yang berkaitan dengan pendidikan murid B40 pada ketika ini lebih berfokus kepada dasar dalam bentuk bantuan kewangan, pakaian, makan ya kepada murid-murid B40 ini. Jadi tentulah ya bantuan-bantuan yang diberikan tersebut dapat mengurangkan beban golongan B40. Itu dari segi kekuatannya lah. Betul. Namun terdapat beberapa kelemahan lah dalam pelaksanaan dasar pada masa sekarang ya Fatin. Yang pertamanya dasar ini peruntukan yang diberi agak sedikit. Masih belum mencukupi untuk kita membantu golongan B40 ini. Yang kedua, dari segi syarat yang mengatakan, ini berdasarkan kajian ya Fatin. Yang kedua, dari segi syarat yang mengatakan murid B40 hanya layak menerima satu bantuan saja, dan sedangkan bantuan itu pun sedikit. Jadi again dengan izin masih tidak mencukupi lah untuk kita membantu. Yang ketiga, dari segi sistem agihan pada masa sekarang yang bergantung kepada e-kasih ya. Jadi terdapat ibu bapa terutama contohnya yang bekerja di kampung yang mungkin tidak begitu kita kata kurang celik IT, ya tidak mempunyai gadget dan tidak tahu bagaimana untuk memohon melalui e-kasih. Jadi anak-anak mereka ketinggalan dari segi mendapat bantuan. Dan e-kasih juga berkait dengan aplikasi pengkalan data murid ya, KPM. Jadi di situ juga kalaulah ibu bapa tidak mengemaskini maklumat dalam APDM, sekali lagi anak-anak mereka mungkin akan tercuci daripada menerima bantuan. Dan satu lagi isu adalah berkaitan dengan kes penipuan data ya. Ada ibu bapa yang sanggup memberi maklumat yang tidak benar dalam APDM semata-mata untuk memastikan anak-anak mereka mendapat bantuan, dan akhirnya berlakulah murid ataupun golongan B40 yang layak mendapat bantuan tidak mendapat bantuan, manakala yang tidak layak mendapat bantuan. Dan satu lagi yang saya rasa kita semua perlu tahu juga adalah apabila tidak ada pemantauan terhadap penggunaan, sekolah tidak dapat memantau dari segi penggunaan bantuan, dan akhirnya mungkin adik ibu bapa B40 yang terdesak, dia menggunakan bantuan tersebut untuk bukan pendidikan, untuk keperluan yang lain. Okey doktor, kita dah sentuh berkenaan dengan kekuatan dasar ini dan juga kelemahan juga. Pastinya untuk doktor sendiri, pandangan doktor untuk penambahbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pihak KPM ataupun kerajaan sendiri doktor? Okey, yang pertama sekali saya rasa KPM perlu mewujudkan satu peraturan atau dasar yang mengatakan bantuan bukan hanya satu bantuan yang layak diterima oleh murid B40. Yang kedua, di peringkat sekolah, KPM perlu pastikan di peringkat sekolah ada satu jawatan kuasa khusus yang mengurus kebajikan murid B40 ini. Dan jawatan kuasa ini seeloknya Fatin tidak dipengerusikan oleh KPM sendiri, tetapi pihak luar, tetapi anggotanya perlu ada wakil dari KPM, perlu ada wakil dari JPN, dari PPD, dari sekolah, malah dalam kalangan komuniti, bahkan polis sendiri mungkin boleh menganggotai jawatan kuasa tersebut. Dan peranan mereka antara lain, mereka perlu memberi maklumat tentang senarai-senarai bantuan yang ada, menyelaraskan bantuan, dan mungkin boleh membantu ibu bapa dalam nak mengemaskini e-kasih ataupun EPDM itu sendiri, Fatin. Ya, dan doktor, ini saya kira penting soalan ini untuk saya ajukan kepada doktor.
yang mana kita sedia maklum yang mana maklumat ataupun bantuan pendidikan adalah penting untuk murid-murid khususnya kan. Dan kalau kita nak pastikan juga jurang pencapaian tu doktor antara murid B40 dan juga kumpulan yang lain mereka yang lebih cepat dan juga maju ke depan ni ada jurangnya di situ. Dan kalau memastikan mereka hadir ke sekolah agar mereka mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang akhirnya membantu mereka mengubah status keluarga mereka. Pada pandangan doktor sendiri kan, bagaimana agaknya untuk kita memastikan hasrat ini ataupun orang kata penaik tarafan bagi murid-murid B40 ini boleh tercapai, doktor? Okey, Fatin. Yang pertama sekali saya rasa KPM kita semua KPM perlu melayani murid-murid B40 ini bukan dengan nak memberi satu penyelesaian dalam jangka masa pendek, tetapi kita harus memberi kesedaran kepada murid B40 ini. Kita perlu ada program, contohnya program motivasi atau program-program yang dapat memberi kesedaran kepada murid B40 dan ibu bapa murid B40 sendiri tentang pentingnya pendidikan, supaya mereka menggunakan bantuan yang diberikan tadi untuk mereka meningkatkan pencapaian dalam akademik, dalam co-curriculum, dalam sahsiah mereka. Jadi perkara-perkara ini perlulah kita kena ada satu program yang orang kata yang kukuh, yang mantap. Dan dalam kita nak mengurus murid B40 ini, saya B40 ini saya ingin mencadangkan bahawa sekolah sepatutnya mengurus berdasarkan keperluan manusia. Kita kena menarik dulu minat murid B40 untuk datang ke sekolah dengan memastikan mereka datang ke sekolah dengan perut yang kenyang, dengan kata lain keperluan asas mereka, memastikan mereka berpakaian dengan pakaian yang sempurna, dan kemudian contohnya kalau mereka jauh ada pengangkutan yang boleh membawa mereka sampai ke sekolah, dan kemudian kita kena pastikan murid-murid ini rasa selesa. Dan saya juga suka sebutkan in case ataupun di sekolah yang ada asrama, beri keutamaan murid-murid ini untuk tinggal di asrama. Dan murid-murid ini juga perlu rasa disayangi. Jadi guru perlu menunjukkan sikap prihatin, sikap penyayang kepada murid-murid, dan perlu digalakkan untuk wujud suasana kasih sayang antara pelajar. Dan kemudian kita juga perlu menghargai, dengan kata lain kita perlu menghargai potensi diri murid. Sebab kadang-kadang murid B40 ni, Fatin, mereka mungkin tidak cemerlang dari segi akademik, tapi mereka ada potensi dalam co-curriculum contohnya. Jadi sekolah kena gilap, kena beri peluang untuk mereka menonjolkan potensi tersebut. Dan kalau mereka dah berjaya, ini satu lagi tingkat, kita kena menyatakan, memberi mereka hadiah, memberi mereka penghargaan, mengiktiraf, menyebut kejayaan mereka dalam perhimpunan sekolah, ataupun paparkan nama mereka pada papan kenjatan sekolah. Dan akhir sekali yang saya rasa perlu sangat adalah apabila kita dah sempurnakan, kita dah memenuhi keperluan murid tadi, satu lagi yang kita kena beri fokus adalah kita kena beri dorongan kepada mereka untuk mereka mengubah nasib keluarga mereka, untuk mereka ada cita-cita, untuk mereka menjaga hubungan tanggungjawab kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada diri, kepada masyarakat dan kepada negara. Dengan kata lain, saya suka sebutkan kata ini, kita kena Maslow first dan Bloom's. Itu antara perkara-perkara yang saya rasa perlu kita beri fokus. Fatin, satu lagi perkara, Fatin, saya rasa kita sekarang ni belum ada satu sistem ataupun satu dasar yang khusus kepada nak memberi pendidikan yang terbaik kepada murid-murid B40. Kita lebih kepada memberi bantuan dalam bentuk mungkin wang tadi, peruntukan makan, minum, tapi kita mungkin belum nampak ataupun belum ada satu dasar peraturan yang orang kata program yang khusus untuk membantu meningkatkan pencapaian murid-murid B40 ini, sebab ramai antara mereka, Fatin, yang agak terkebelakang dalam pencapaian, berbanding dengan macam yang Fatin sebut tadi dengan murid-murid di M40, T20. Jadi kita perlu lakukan sesuatu lah, sekolah perlu lakukan sesuatu. Okey, doktor, betulkah Fatin kalau Fatin salah? Adakah bagi pandangan doktor sendiri dasar bantuan yang dijalankan kini kurang berkesan untuk mereka murid-murid B40 ni, doktor? Pada pandangan saya, Fatin, memang kurang berkesan sebab kita terlalu fokus kepada memberi bantuan dalam bentuk kewangan. Kita kurang beri fokus dalam program-program yang berbentuk motivasi untuk mereka nampak kepentingan pendidikan untuk mengubah nasib mereka. Inilah yang kita perlu tekankan, dan saya kira Kementerian Pendidikan perlu ada
kerjasama dengan kementerian yang lain. Contohnya dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang mungkin boleh mendidik ibu bapa supaya menampak kepentingan pendidikan dalam nak mengubah tahap mereka, membawa tahap mereka kepada yang lebih baik. Dan satu lagi yang saya rasa mungkinlah kita perlu fikirkan untuk mengadakan satu sistem pendidikan kita non-formal. Non-formal di mana mungkin kita perlu beri kesempatan untuk murid-murid B40 ini mengikuti pendidikan bukan dalam sistem formal seperti yang ada pada masa sekarang ini, supaya kita boleh sesuaikan bagaimana kita nak memberi pendidikan kepada mereka sesuai dengan situasi atau keadaan mereka sendiri, Fatih. Ya, ataupun lebih cenderung kepada kemahiran dan sebagainya. Okey, doktor, di hujung ini mungkin secara ringkasnya doktor boleh kongsikan apakah cadangan pemeliharaan segera yang mungkin boleh dijalankan oleh MPN sendiri agar dapat mempercepatkan lagi penghasilan, terutama menangani isu pendidikan dalam kalangan B40 ni, doktor? Okey, yang pertama sekali, Fatin, saya rasa Majlis Pemulihan Negara MPN perlu menggalakkan kolaboratif, mewujudkan kolaboratif antara semua pihak yang berkenaan agar tanggungjawab nak memulihkan pendidikan ini khususnya adalah dipikul oleh semua orang. Biar semua orang merasa, yang berkenaan merasa ada tanggungjawab masing-masing untuk membantu meningkatkan pendidikan murid B40 ini. Dan yang keduanya, MPN perlu memastikan bahawa kerajaan ataupun KPM sendiri mewujudkan satu sistem yang bersepadu dalam nak memberikan bantuan pendidikan, nak mengadakan program pendidikan bagi membantu golongan B40 ini agar bantuan tadi dapat disampaikan dengan secara yang cekap, berkesan dan telus. Dan akhirnya isu-isu yang kita sebutkan tadi, kelemahan yang kita sebutkan tadi dapat ditangani, insya-Allah. Insya-Allah. Sedikit sebanyak kita dapat membangunkan juga generasi muda walaupun mereka daripada B40. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Betty Salwana Alia selaku pengerusi Pusat Kajian Kepimpinan dan juga Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. Terima kasih doktor atas perkongsian yang saya kira cukup memberi manfaat kepada semua, yang khususnya ibu-ibu di luar sana dan semua pihak yang terlibat. Dan penonton, kita ingin berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bergabung semula bersama Sugita. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih, doktor. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan Fatin. Tadi saya sempat berbual juga sekali lagi dengan Puan Sazaimah. Kan? Dia berkata kepada saya yang elok kalau saya bawa kereta saya untuk assessment, dan kalau saya berdiri sekali-sekala di sana dan lihat bagaimana mereka cek kereta. Jadi saya pun tahulah sekali-sekala macam mana nak, apa yang saya perlu titik beratkan bila nak buka bonet tu, nak cek. Kan? Nak pergi dengan saya ke nanti? Boleh sekali lah. Dan apa pun yang kami harapkan perkongsian hari ini, walaupun nampak santai dan juga bersahaja, tapi sebenarnya intipati yang kita dapatkan, kita tak boleh nak ambil mudah lah. Kita pakai kereta, kita kena tahu. Selalunya kita serahkan bulat-bulat pada suami ke kawan-kawan ataupun ibu bapa kita. Tapi sekarang ni kita dah kena lebih cakna lah tentang keselamatan. Dan mungkin di sini kami nak tekankan sekali lagi kepada perokok-perokok di luar sana, janganlah merokok dan buang begitu sahaja di luar. Nampak macam saya gayat sekarang? Ya, sangat. Jadi kalau boleh simpan dalam kereta, buang di mana yang anda sepatutnya buang. Dan kalau kita tahu tadi yang apa punca-punca tu bukan sahaja yang kita dapat dari segi dasarnya, kadang-kadang benda yang tak sepatutnya pun boleh menyebabkan kebakaran kereta. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada mereka yang hantarkan komen-komen di Facebook, kan Sugi? Ya, betul. Terima kasih. Dan WHR yang akan kembali esok dengan satu topik berkaitan dengan kesihatan, iaitu bahaya darah tinggi. Saya kenal orang, saya tak nak bagi tahu siapalah, yang ada darah tinggi tetapi mengambilnya secara macam kata take it easy lah. Dia kata tak apa, boleh. Tetapi dia tidak mengenali bahaya di sebaliknya. Ini mungkin berlaku juga untuk sesetengah mereka yang kadang-kadang tak pasti ataupun tak tahu pun mereka mengalami penyakit darah tinggi. Betul. Apa pun nak tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan topik penyakit darah tinggi ini, esok kami akan bawakan bersama Sugi ya. Ya, betul, bersama saya dan juga Fiza, salah seorang rakan kami. Jadi kembali esok, jaga diri di mana juga anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sedap suara awak. Ya, terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari